Salam sejahtera Malaysia. Dan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pertama sekali, ternyata rakyat Malaysia tidak suka politik perkauman, tidak suka politik resis, tidak suka politik agama yang menunggang agama, tidak suka politik penipu dan pemfitnah. Itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Bukti bahwa rakyat Malaysia tidak menerima politik begitu. Itulah kekalahan di PRK Air Kuning. Selama ini setiap kali PAS bertanding saja mesti menang. Tapi kali ini PAS tanding kah? PAS hantar dia punya ustaz yang terbaik kah? Apapun, sampai masuk ke sungai cari tai khinzir kah, pun kalah juga. Sebab sudah bosanlah rakyat dengan permainan yang politik yang tidak matang begini. Politik yang menghasut saja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, sampai orang mulai membuat spekulasi. Lepas ini Perikatan Nasional sudah tidak ada kaki lagi lah. Yang hairannya ini hairan saja, saya tanya saja, kenapa seolah-olah tidak ada usaha yang mati-matian daripada pihak Bersatu untuk membantu PAS dalam kempen kali ini. Macam saya tengok setiap kali video, tak mungkin video yang saya tengok itu saja. Setiap kali video yang saya nampak kempen, semuanya ada apa saja tau. Ada PAS, Bersatunya sikit. Jadi adakah ini adalah tanda-tanda awal PAS dan Bersatu semakin dirundum perpecahan? Dan adakah bila PAS makin sentiasa kalah, lepas ni kalah lagi, kalau ada PRK kalah lagi, kalau terus kalah, adakah Bersatu akan tetap setia kepada PAS? Atau tiba-tiba Bersatu mengambil keputusan, kami tidak lagi sesuai dengan PAS. Ataupun selepas ini PAS pula tiba-tiba membuat pengumuman keputusan, kami pula yang tak lagi sesuai dengan Bersatu. Itu memang biasalah permainan politik begitu kan. Tapi apa yang penting adalah PAS kalah di PRK Air Kuning. PAS kalah dan majoriti semakin besar. Ini bukan majoriti makin kecil, majoriti semakin besar kepada Barisan Nasional. Ini bukti bahawa memang kejayaan di dalam berpolitik matang itu jauh lebih penting, jauh lebih penting daripada hanya retorik mencari tai khinzir. Saya hairan juga, kenapa mau cari tai khinzir. Lepas tu orang Perak sendiri tak pernah buat begitu. Orang Air Kuning sendiri tak pernah buat begitu. Tiba-tiba ada orang luar sampai cari tai khinzir dalam sungai. Itu perlu kena samak tu. Jangan lupa tau, perlu samak tu. Nanti ibadah dia haram, tidak diterima. Samak, jangan lupa ya. Okey, so tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Kita jumpa lagi, bye-bye. Hari ini tuan-tuan, mak ayah kita di saluran 1 mungkin tak dah sedar lagi. DN dengan DAP ni duduk sekali makcik.
Calon BN Ustaz tu pun duduk dengan DAP hari ini. Parti bahaya, parti chauvinis, parti perkauman. Walaupun dia tampilkan dengan lidah yang lembut gigi pada lidah, tapi percayalah, sejarah telah menunjukkan rentetan penubuhan DAP lah. Negara kita semakin hari semakin panas dengan perkauman. Dia habak 3R tak boleh cakap. Perkauman tak boleh cakap, agama tak boleh cakap, raja tak boleh cakap. Lepas tu kita nak cakap apa? Bak raja kita tak cakap. Bak agama, pas kena cakap bak agama. Parti Islam. Perkauman ni kena cerita juga sebab musabak panasnya hubungan antara kaum di negara ni. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin berkongsi satu artikel berkenaan dengan Hadi Awang, berkenaan dengan pentakzub Hadi Awang. Persoalannya, ada apa dengan Hadi Awang? Ada apa dengan Hadi Awang? Kenapa ramai sangat yang takzub sangat dengan Hadi Awang ini? Yang selalu dia boleh, orang lain tak boleh. Orang lain buat salah, dia buat tak salah. Waktu dia jadi kerajaan, dia kata itu salah. Bila orang lain jadi kerajaan, itu betul. Macam begitulah. Semua yang orang lain buat salah, dia buat tak salah. Siap bagi dalil lagi. Jadi saya pun hairan kenapa orang takzub sangat dengan Hadi Awang. Okay? Jadi ada satu artikel ni, tajuk dia janganlah kita jadi pentakzub Hadi Awang daripada Harapan Daily. Membuat kenyataan bahawa Nabi Muhammad SAW mendahulukan kemenangan politik berbanding melaksanakan umrah atau haji adalah dakwaan yang mengelirukan. Pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR iaitu Amidi Abdul Manan mengingatkan Abdul Hadi bahawa bulan Zulkaidah merupakan bulan haram berperang dalam budaya masyarakat di Jazirah Arab pada ketika itu. Atas pertimbangan tersebut, Rasulullah SAW memberikan mesej yang jelas kepada para pengintip Quraisy Mekah bahawa tujuan baginda ke Mekah bukan hendak berperang tetapi menunaikan ibadah umrah atau ziarah Baitullah. Apabila terdapat halangan untuk meneruskan tujuan asalnya, maka baginda tiada pilihan selain memeterai perjanjian. Sebab itu baginda berikhram di Bir Ali. Orang yang berikhram dilarang berperang, apatah lagi dalam bulan haram. Itulah ketulusan niat dan tujuan Nabi keluar dari Madinah, jelas dan ikhlas tanpa sebarang perkiraan politik. Jika diteruskan niat asal, maka pertempuran akan berlaku, maka baginda akan dituduh menggunakan agama iaitu berikhram untuk berperang, jelasnya. Beliau berkata demikian ketika beliau mengulas ucapan daripada Tan Sri Abdul Hadi Awang mengenai keutamaan untuk mendahulukan kemenangan politik berbanding tunai umrah dan haji. Beliau berkata ia mengambil ibrah peristiwa Rasulullah SAW yang dihalang melaksanakan umrah hingga termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Kata Amidi, jelas amat jauh perbezaan perjuangan antara Abdul Hadi Awang dengan perjuangan Nabi Muhammad yang tidak mengizinkan sebarang ruang untuk perjuangan murni Islam difitnah dan diburukkan. Maka dia kata, marilah kita menjadi pentakzub Allah dan pentakzub Rasulullah. Jangan kita menjadi pentakzub Haji Hadi Awang, ujarnya. Yang terakhir itu paling saya setuju. Manusia sepatutnya takzub kepada Tuhan, bukan kepada sosok peribadi. Hebat manapun dia, ulama kah, dia tuan haji kah, ustaz kah, pedri kah, father kah, pastor kah, apakah, itu bukan untuk ditakzub. Yang patut ditakzub adalah Tuhan sahaja.
Tuhan sahaja, bukannya pribadi, ya, bukan pribadi. Jadi dia kata, maka marilah kita menjadi pentazub Allah dan pentazub Rasulullah, dia katalah. Jadi jangan kita menjadi pentazub haji hadi. Jadi apapun agama Anda, jangan takzub kepada orang, takzublah kepada Tuhan yang telah menciptakan. Bagi yang Islam, lakukan seperti Islam. Bagi yang Kristen, lakukan iman Anda seperti Kristen. Itu baru betul. Itu baru betul. Oke, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.